Wadaw, what's up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto. So guys, malam aku ada cerita pasal apps Big Pay tu kan. So Alhamdulillah semalam dah ada beberapa orang yang dah pun activatekan kad dia dan dah pun dapat RM40 tu. So ni bukan scam, okay. Dan ni contoh wife aku, dia wave jajan-jajan guna kad Big Pay di 7E. So kalau korang nak tahu macam mana nak buat duit daripada Big Pay ni, korang boleh join grup Telegram aku, okay. Link aku tinggalkan di ruangan pin komen kat bawah. Alright, hari ni aku nak bercerita sikit apa perbezaan antara Supernova dengan Worth Generation. Sebab soalan ni selalu sangat aku dapat secara runcit. Aku dah jawab, nanti ada lagi tanya. Dah jawab, ada lagi tanya. Bukan maksud aku rimas, aku okey je kalau orang bertanya. Maksud aku, supaya ramai orang tahu pasal ni, bagus aku videokan. Dan kalau in case ada sesiapa yang tanya korang pasal benda ni, korang dah boleh jelaskan benda ni. Just share link video ni je kat dorang, okay? Dan sebelum ni aku ada cakap nak buat video pasal Yamato is not Nakama Mugiwara kan. InsyaAllah lepas video ni aku sharekan hujah aku tu. Alright, let's proceed with the content. Beracap rambutan, dilihat hijau sejak tahun 1983. Super Rookies atau juga dikenali sebagai Supernova adalah sebuah panggilan yang merujuk kepada mana-mana pirates yang telah berjaya mencapai bounty melebihi 100 juta berry. Kehandalan seseorang pirate atau boleh dikatakan sebagai first impression seseorang kepada seseorang lanun itu adalah hanya dengan melihat bounty yang mereka miliki. Jadi lebih tinggi nilai bounty seseorang itu, lebih bertambahlah kemasyhurannya dan rasa hormat lanun-lanun lain terhadap seseorang lanun itu. Mana-mana lanun yang telah berjaya meraih bounty sebanyak 100 juta berry sebelum memasuki New World dikira sangat-sangat mengagumkan, kerana dengan jumlah bounty setinggi itu, seseorang lanun itu sudah tentunya telah melakukan jenayah yang besar. Dalam chapter 498 muka surat 19, Madam Shaki mendedahkan kenapa bounty Kid lebih tinggi daripada Luffy adalah disebabkan Kid telah melakukan jenayah merompak dan membunuh orang yang tidak bersalah. Cuma pada aku jenayah Luffy lagi besar, sebab kalau kita tengok dari storyline, masa Shaki cerita pasal bounty Kid versus Luffy ni, kita belum sampai Impel Down dengan Marineford Arc lagi kan. Tapi Luffy dah pun berjaya kalahkan Crocodile kat Alabasta, berjaya hancurkan Enies Lobby dan berjaya kalahkan Gecko Moria kat Thriller Bark, which is 3 insiden ni sangat-sangat besar. Dan lagi besar jenayah dia berbanding Kid. Luffy kalahkan 2 Shichibukai kot, yang mana Shichibukai ni adalah dalam sistem World Government, dan hancurkan Enies Lobby yang merupakan facility World Government. So by right, bounty Luffy mau jadi 500 ataupun 600 juta berry dah masa dia sampai kat Sabaudi Archipelago tu kan. Cumanya itulah, sebenarnya ni juga antara jenisnya Oda dalam memegang satu-satu fakta itu, which is in my opinion, ketiga-tiga event besar yang Luffy buat tu disorok oleh World Government. Sebab yelah, besarlah kemaluan diorang kalau viral benda tu kan. So that's why jenayah Kid dikira lebih besar daripada Luffy. So that's why lah, macam yang aku cakap tadi, those yang memiliki bounty lebih daripada 100 juta berry sebelum memasuki New World adalah dikira sebagai sangat-sangat haibat. Dan once dah masuk New World, bounty lebih dari 100 juta berry ni dianggap biasa-biasa sahaja. Bahkan ada yang menganggap diorang ni sebagai lemah. Lemah. Dan walaupun dengan 300 juta bounty, mereka-mereka yang baru masuk New World tetap dianggap sebagai rookies, dan gelaran rookies ini akan hilang setelah beberapa tahun dalam bidang perlanunan. Alright, beres pasal maksud Supernova atau Super Rookies ni. So sekarang kita nak cerita perbezaan antara Worth Generation dengan Supernova atau Super Rookie ni pula. So perkara yang membezakan antara Supernova dan Worth Generation ni adalah, dalam kalangan Supernova ni kita ada beberapa generasi ataupun generation. Dan menurut Madam Shaki dalam chapter 498 muka surat 11, amat jarang sekali kesemua Super Rookies muncul di Sabaudi pada masa yang sama. Dan menurutnya lagi dalam page 19, kalau seramai ini Rookies muncul di New World, sudah pasti tak lama lagi lautan New World akan dipenuhi dengan darah. Jadi daripada dialog Madam Shaki tu, kita tahu bahawa sebelum-sebelum ni juga dah ada generasi Super Rookies atau Supernova ni. Contohnya generasi lain selain generasi Luffy adalah si dia yang bernama Portgas the Ace. 3
tahun sebelum siri One Piece bermula, Ace telah menempa namanya dalam dunia One Piece dan telah membentuk lanunnya sendiri yang bernama Speed Pirates dan mereka telah berlayar di Grand Line. Dan Ace juga boleh dianggap sebagai seorang supernova yang berjaya kerana rekod kecemerlangannya sebagai lanun baharu telah menarik minat World Government untuk mempelawa dia menyertai The Seven Warlords of the Sea atau Shichibukai. Namun Ace telah menolak tawaran itu dan telah mengalahkan utusan yang mempelawanya itu, iaitu Vice Admiral Draw di Kepulauan Sebaudi. Ketika Ace di Sebaudi, bounty Ace telah pun mencecah sebanyak 100 juta beri. Alright, yang tu generasi Ace. Lepas generasi Ace, ada satu lagi generasi dan dia juga keseorangan dalam golongan supernova ni, which is nama dia adalah Cavendish. Setahun sebelum siri One Piece bermula, Cavendish telah mencapai kegemilangannya dalam era perladunan, iaitu dengan bounty sebanyak 280 juta beri. Setahun kemudian setelah dia meraih bounty setinggi itu, satu lagi generasi telah muncul yang telah memalapkan sinaran cahaya kegemilangan generasinya, membuatkan dia menaruh dendam terhadap mereka. Dalam chapter 704, kita dapat melihat Cavendish menceritakan bahawa dia telah memasuki New World 3 tahun dahulu. Seluruh dunia viral pasal cerita dia je. Setiap hari muka dia akan berada di cover page surat khabar. Tapi setahun lepas tu banyak muka-muka baru muncul. Jadi katanya dia akan bunuh semua Worst Generation tu supaya media kembali menyorot kisahnya. Cavendish yang merupakan kapten untuk Beautiful Pirates telah terpaksa melarikan diri ke lautan dan menjadi lanun setelah secara tidak sengaja menyebabkan beberapa insiden di Rommel Kingdom. Dan selepas generasi Ace dan generasi Cavendish, muncullah generasi 11 Super Rookies yang telah muncul serentak di Kepulauan Sebaudi yang telah dijuluki sebagai The Worst Generation ataupun generasi terburuk setelah generasi Ace dan generasi Cavendish. Siapa nak come first? Dalam segmen SNF hari ini aku nak highlight satu YouTuber bernama Adli Official CH. Currently dia baru ada 76 subscribers dan konten dia mengupas tentang One Piece juga. Jom kita layan sikit. Assalamualaikum and welcome back to my channel. Bersama aku lagi Adli dan hari ini kita akan bersembang mengenai chapter 1031. Cerita One Piece Macam biasa kan selama ni aku nak cerita One Piece. So jom guys, kita sama-sama support channel Adli Official so that channel dia dapat capai 1000 subscribers dalam masa terdekat. Link channel dia aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Mereka adalah Monkey D. Luffy dari East Blue, Roronoa Zoro dari East Blue, Capone Gang Beji dari West Blue, The Glutton Jewelry Bonnie dari South Blue, The Magician Basil Hawkins dari North Blue, Eustace Captain Kid dari South Blue, The Roar of the Sea Scratchman Apo dari Grand Line, The Red Flag Axe Drake dari North Blue, The Mad Monk Urugi dari Sky Island, The Murder Machine Killer dari South Blue dan The Surgeon of Death Trafalgar di Waterloo dari North Blue. Jadi kesebelasan utama ni, wah macam main bola, bersama-sama Blackbeard adalah dikira sebagai supernova dan memiliki nama samaran The Worst Generation yang pernah wujud dalam Liga Supernova disebabkan jenayah yang telah mereka lakukan dalam dunia One Piece yang meninggalkan kesan yang mendalam dan berpanjangan. Setahun setelah kemunculan The Worst Generation of Supernova, muncul pula a new generation of supernova yang bernama Bartolomeo. Bartolomeo the Cannibal menjadi buruan setelah dia menyerang orang awam yang tidak bersalah. Dia dibenci dan dihina oleh ramai orang, tak kiralah dalam kalangan lanun sendiri maupun rakyat biasa. Kapten untuk Barto Club ini mendapat inspirasi untuk menjadi lanun setelah melihat keunggulan idolanya Monkey D. Luffy dan The Mugiwara Pirates. Kita boleh bayangkan kan perasaan Bartolomeo macam mana bila dapat berjumpa dengan idola. Dan bukan hanya dapat berjumpa dengan idola je, dia siap boleh berlawan bersama-sama idola dia masa kat Dressrosa tu. Dan the ultimate kejayaan untuk Bartolomeo ni adalah apabila dia dapat bersama-sama dengan Luffy dalam perjuangan Luffy, which is menjadi one of the Mugiwara Grand Fleet setelah tamat Dressrosa Arc. Lepas 2 tahun kemunculan The Worst Generation of Supernova, muncul pula 2 lagi supernova. Mereka adalah The Karibu Brothers. Seorang bernama Karibu, seorang bernama Koribu. Jenayah yang kedua-dua adik-beradik dilakukan sehingga mengangkat mereka masuk ke dalam Liga Supernova adalah mereka adalah lanun yang banyak membunuh pasukan Marine. Walaupun kedua-dua mereka
ini hebat, namun kedua-dua mereka ini langsung tidak mampu untuk menyaingi The Worth Generation. So dalam video aku sebelum ni yang menceritakan tentang alur cerita One Piece, aku dah bahagikan One Piece kepada dua adventure, which is sebelum time skip kita namakan sebagai Super Rookies Adventure, dan lepas time skip kita namakan sebagai New World Adventure. Dan penambahan info pasal Worth Generation ni kan, kebanyakan karakter Worth Generation ni diambil nama dia bersempena dengan watak lanun dalam dunia sebenar. Contohnya Roronoa Zoro, watak dia diambil daripada Lolonois Francois, yang mana Lolonois ni adalah seorang lanun dari Perancis pada tahun 1660-an. Lepas tu X Drake diambil dari seorang lanun England yang bernama Sir Francis Drake, yang menjalani kehidupan sebagai seorang lanun pada tahun 1596. Basil Hawkins yang dirujuk daripada lanun England yang bernama Basil Ringrose dan John Hawkins pada tahun 1683, dan banyak lagi macam Scratchman Apo dirujuk daripada seorang lanun Cina bernama Cui Apo, and so on. Dan dalam banyak-banyak golongan supernova ni, hanya Zoro, Killer dan Koribu je adalah bukanlah daripada kalangan kapten untuk lanun mereka masing-masing. Dan mungkin ada yang dah mula menggelar selain dari Zoro dan Luffy dalam Mugiwara Pirates yang memiliki bounty lebih dari 100 juta berry adalah dari kalangan supernova macam Sanji, Usopp, Robin dengan Jinbei kan. So kalau korang tanya aku, adakah dorang-dorang ni juga daripada golongan supernova, aku just bersandarkan kepada fakta tadi je lah. Yang pertama, untuk menjadi supernova mestilah memiliki bounty lebih daripada 100 juta berry, dan kedua adalah memiliki bounty 100 juta berry sebelum memasuki New World. Sebab kalau dah berada dalam New World, golongan-golongan yang memiliki bounty 100 juta berry bahkan 300 juta berry pun dianggap biasa-biasa je. So kalau kita tengok bounty Sanji, dia dapat bounty pertama lepas mengalahkan Jabra di Enies Lobby, iaitu bernilai 77 juta berry, dan bounty dia melebihi 100 juta berry, which is 177 juta berry lepas insiden di Dressrosa. Malangnya Dressrosa adalah tempat dalam New World dah kan. Lepas tu go di Usopp, dia mendapat bounty pertamanya lepas dia bakar bendera World Government di Enies Lobby dan dia pergi menyerang si Spandam tu kan, which is sebanyak 30 juta berry, dan bounty dia melebihi 100 juta berry, which is sebanyak 200 juta berry adalah juga setelah insiden di Dressrosa. Dan begitu juga Robin yang dah ada bounty sejak dari kecil lagi. Dia ni dulu masa awal aku tengok One Piece ni, aku mula ingat Robin ada bounty sejak kecil sebab ingat kekuatan dia tu imba sangat. Yelah, boleh keluarkan tangan dari badan orang kot, macam tu. Senanglah kalau nak lawan lelaki kan, cekak je. Senyap. Lepas tu aku ingat dia ada bounty masa kecil lagi pula. Ingat dia ni memang anak setan, the devil child. Last lah baru aku tahu sebab dia lah satu-satunya manusia yang mampu untuk baca poneglyph. Lepas tu bounty Robin melebihi 100 juta berry, which is 130 juta berry pun juga masa dekat Dressrosa. So in my opinion, that's why lah diorang ni tidak berada dalam kalangan supernova. Tapi kalau Oda nak buat diorang ni berada dalam supernova pun boleh je lah kan. Cuma diorang ni tak adalah dalam golongan The Worth Generation. So guys, aku harap korang jelas dengan penerangan Worth Generation dan supernova ni. So jangan lupa untuk share video ni kepada kawan-kawan korang yang still tertanya-tanya apa perbezaan supernova dengan Worth Generation ni. Alright, so guys, that's all I have untuk perkongsian hari ni. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi